Rasulullah SAW telah dilahirkan pada hari Isnin dan menurut Ibnu Ishaq pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kenapa diberikan nama tahun Gajah? Kerana pada tahun tersebut terdapat suatu peristiwa penting berkaitan tentera bergajah Abraha yang telah dirakam di dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil. Pada ketika itu belum ada kiraan tahun hijrah, kerana kiraan tahun hijrah hanya bermula selepas Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Semasa Rasulullah SAW dilahirkan, ayah baginda yang bernama Abdullah telah pun meninggal dunia. Ada riwayat yang mengatakan ayahanda Rasulullah SAW meninggal berhampiran dengan kota Madinah, iaitu ketika dalam perjalanan urusan perdagangan. Maka Rasulullah SAW tidak pernah berjumpa dengan bapanya. Antara hikmah baginda dilahirkan sebagai anak yatim, ia menolak fitnah musuh baginda yang mahu menuduh baginda mendapat ajaran Islam daripada bapa beliau dan bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa Rasulullah SAW dilahirkan, ibunya Aminah pula menceritakan bahawa terdapat cahaya yang keluar dari tubuh beliau menghala ke negara Syam. Ini adalah salah satu tanda kenabian. Sewaktu kecil, Rasulullah SAW pernah disusui oleh Suwaibah. Dia adalah seorang hamba kepada bapa saudara baginda iaitu Abu Lahab. Kemudian baginda telah diserahkan kepada Halimatul Sa'diyah yang menjadi ibu susuan baginda. Pada ketika itu, urusan menyerahkan anak-anak kecil kepada ibu susuan adalah suatu adat yang lazim di kalangan masyarakat Arab Mekah. Adalah menjadi tradisi kaum wanita dari luar kota untuk pergi ke Mekah mencari anak susuan untuk diambil upah. Halimatul Sa'diyah turut sama mencari anak susuan. Tetapi pada ketika itu, tiada siapa yang mahu mengambil Muhammad kerana beliau adalah anak yatim. Siapakah yang akan membayar upah? Namun, Halimatul Sa'diyah mengambil keputusan untuk mengambil juga Muhammad kerana tiada lagi anak yang lain dan tidak mahu pulang dengan tangan kosong. Malam sebelum itu, Halimatul Sa'diyah sekeluarga tidak dapat tidur kerana anaknya sendiri menangis kelaparan. Tetapi, setelah mengambil Muhammad, susu badannya bertambah, cukup untuk menyusukan Muhammad dan anaknya sendiri, sehingga mereka dapat tidur sempurna pada malam seterusnya. Binatang peliharaannya juga dapat mengeluarkan susu yang banyak. Ketika pulang, keldai tunggangan Halimatul Sa'diyah bergerak paling pantas berbanding ahli rombongan yang lain. Sehingga ada yang bertanya kepada beliau, adakah itu binatang tunggangan yang sama? Apabila dijawab ya, mereka mengatakan ada sesuatu yang aneh sedang berlaku. Kerana sebelum ini, binatang tunggangan itulah yang paling perlahan. Di kampung halaman Halimatul Sa'diyah, mereka mendapat rezeki yang banyak. Ketika Muhammad berusia 2 tahun, Halimatul Sa'diyah pergi bertemu ibunya meminta untuk terus menjaga Muhammad dan ibunya bersetuju. Sekitar usia baginda 4 atau 5 tahun, suatu hari ketika Muhammad sedang bermain dengan saudara ibu susuannya, tiba-tiba saudaranya segera mendapatkan Halimatul Sa'diyah mengadu ada 2 orang berpakaian putih datang mendapatkan Muhammad dan Muhammad telah dibedah. Halimatul Sa'diyah segera mendapatkan baginda yang berada dalam keadaan pucat. Apa yang berlaku sebenarnya? Baginda telah dibedah, yang mana malaikat telah mengeluarkan hati baginda, mencucinya dan mengeluarkan segumpal darah yang boleh dijadikan serangan syaitan. Setelah peristiwa itu, kerana risaukan keselamatan baginda, Halimatul Sa'diyah menghantar Muhammad kembali kepada ibunya, walaupun beliau sangat sayangkan baginda. Baginda hanya sempat tinggal bersama ibunya sehingga berusia 6 tahun dan kemudian ibunya Aminah pula meninggal dunia. Setelah itu, baginda dijaga oleh datuknya iaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah salah seorang pembesar Mekah. Ada kisah yang menceritakan Muhammad yang amat disayangi oleh datuknya diberi ruang untuk duduk dan bermain bersama datuknya di sebuah tempat khas berhampiran Kaabah. Tempat khas itu adalah tempat para pembesar berkumpul dan akan menegur sesiapa sahaja yang mahu mengganggu Muhammad. Ketika berusia 8 tahun, datuknya pula meninggal dunia dan Muhammad
kini tinggal bersama bapa saudaranya Abu Talib. Begitulah kisah Nabi junjungan, dilahirkan sebagai anak yatim tanpa bapa, kemudian ibunya meninggal, kemudian datuknya pula meninggal, kemudian beliau dijaga pula oleh bapa saudaranya Abu Talib. Nasib baginda tidaklah sebaik seperti kebanyakan daripada kita yang dibesarkan dan mendapat kasih sayang ibu dan bapa dari kecil hingga besar. Harus juga kita pelajari latar belakang politik, ekonomi dan sosial penduduk Mekah pada zaman itu. Dari segi geografi, kota Mekah terletak di tengah-tengah kawasan berbukit. Tanah Arab terletak di tengah-tengah antara dua kuasa besar, iaitu Rom dan Parsi. Namun, tanah Arab yang bersifat padang pasir menjadikan bumi Mekah bukanlah suatu tanah yang diidamkan atau diberi perhatian oleh kuasa-kuasa besar tersebut. Maka kelahiran Islam yang berpusat di tanah Arab adalah strategik kerana kedudukannya yang berada di tengah-tengah dan tidak pula menjadi ancaman atau perhatian kuasa besar. Pada zaman itu, masih terdapat saki-baki amalan agama Nabi Ibrahim yang mana Kaabah masih merupakan rumah ibadat yang dimuliakan dan ibadah haji yang walaupun tidak menepati syariat masih dilaksanakan. Kaum-kaum Arab akan bertumpu ke Mekah pada musim haji. Ini menjadikan Mekah sebagai pusat perdagangan yang strategik. Perdagangan merupakan sumber ekonomi terpenting. Kaum Quraisy adalah antara penduduk utama di Mekah. Datuk Baginda Abdul Muttalib telah diberi penghormatan untuk menjaga Kaabah dan kepercayaan untuk memberi layanan kepada jemaah haji. Ini menjadikan Abdul Muttalib dan kemudian anaknya Abu Talib sebagai orang yang dihormati di Mekah. Penduduk Mekah walau bagaimanapun merupakan penyembah berhala. Walaupun mereka percaya kepada Allah, dalam masa yang sama mereka juga menyembah berhala. Dikatakan terdapat banyak berhala yang ditempatkan di sekeliling Kaabah. Dari segi kehidupan sosial pula, banyak sungguh kemungkaran yang berlaku seperti membunuh anak perempuan, berzina, berjudi, meminum arak dan menilik nasib. Amalan riba juga berleluasa sehingga menyebabkan ramai golongan miskin tertindas. Tidak terdapat industri-industri atau kegiatan perladangan yang besar dan kebanyakan penduduk Mekah bergantung kepada aktiviti perdagangan. Walaupun Mekah tidak mempunyai seorang raja, namun ketua-ketua kaum di Mekah banyak membuat pelbagai jenis perjanjian, sama ada perjanjian perdagangan maupun keselamatan. Perjanjian-perjanjian ini telah menjaga kestabilan sosio-ekonomi penduduk Mekah. Mekah pula akan didatangi oleh ramai manusia dari pelbagai tempat pada musim haji. Kunjungan orang ramai ke Mekah telah menjadikan aktiviti perdagangan bertambah pesat dan penting. Rasulullah SAW pernah bekerja sebagai pengembala kambing. Dalam riwayat Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menerangkan, semua Nabi pernah menjadi seorang pengembala, termasuk baginda sendiri. Kambing adalah binatang yang lemah dan mudah tersasar. Hikmahnya adalah untuk mempersiapkan baginda dengan kemahiran, kebijaksanaan dan pengalaman, supaya suatu hari nanti baginda dapat memimpin sebuah negara dan kaum. Seorang pengembala akan belajar untuk bersabar, berkasih sayang dan menguasai kemahiran mengurus dan mengawal jagaannya daripada segala bentuk ancaman. Dalam beberapa riwayat yang lemah, ada dikatakan baginda pernah ingin menyertai pesta. Baginda pernah cuba menyertai kerajaan di Mekah kerana ingin tahu bagaimana keadaannya. Suatu hari ketika baginda pergi ke sebuah kerajaan, apabila tiba di tempat tersebut, tiba-tiba baginda ditakdirkan menjadi mengantuk lalu tertidur. Apabila terjaga, kerajaan tersebut telah pun berakhir. Pada hari yang lain, baginda sekali lagi cuba hadir ke kerajaan yang lain. Perkara yang sama telah berlaku. Semenjak dari itu, baginda tidak berminat lagi. Baginda telah berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid ketika berusia 25 tahun. Sedang Khadijah berusia 40 tahun. Ada perbezaan pendapat tentang usia Khadijah ketika menikahi baginda.
tetapi yang masyhur adalah 40 tahun. Perkahwinan mereka mendapat 6 orang cahaya mata, iaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Baginda sangat sayang dan memuliakan Khadijah. Baginda pernah menyatakan, Khadijah lah yang mempercayaiku ketika kaumku mendustakanku. Khadijah mententeramkan aku dan Allah merahmati aku dengan cahaya mata bersama. Dalam riwayat Bukhari, pernah suatu ketika Jibril mengkhabarkan kedatangan Khadijah membawa makanan untuk baginda. Jibril berkata, pesanlah kepada Khadijah bahawa Allah menyampaikan salam dan aku, Jibril, menyampaikan salam dan beri berita gembira tentang sebuah istana di syurga untuk beliau. Ketika Rasulullah SAW berusia 35 tahun, telah berlaku satu peristiwa yang penting, iaitu pembinaan semula Kaabah. Telah berlaku banjir besar di Mekah sehingga menyebabkan kerosakan pada bangunan Kaabah. Kaabah pada ketika itu adalah bangunan yang suci bagi kaum Quraisy dan urusan menjaga Kaabah perlu diutamakan. Maka penduduk Quraisy mahu memperbaiki semula Kaabah. Namun caranya hanyalah dengan meruntuhkannya dahulu dan kemudian dibina semula. Pada mulanya tiada siapa pun yang berani untuk meruntuhkannya, kecuali Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Beliau ini seorang yang dihormati dan hanya beliau yang sanggup melakukannya. Yang lain hanya memerhatikan sahaja. Mereka hanya berani untuk turut serta sehari kemudian, iaitu apabila mereka melihat tidak ada apa-apa yang berlaku pada Al-Walid. Kaum Quraisy telah mengumpulkan dana untuk membina semula Kaabah dan mereka menetapkan syarat, iaitu dana yang dikumpulkan bukanlah datang dari hasil yang tidak suci seperti riba dan sebagainya. Malangnya dana yang dikumpul tidak mencukupi dan kaum Quraisy memutuskan untuk mengubah suai pembinaan semula Kaabah yang mana sebahagian kecil dari bangunan itu tidak akan dibina semula, iaitulah kawasan Hijr Ismail. Pada peringkat akhir pembinaan, batu Hajarul Aswad perlu diletakkan semula dan wak-wak kaum Quraisy mula bertelingkah sesama mereka dalam menentukan pihak manakah yang diberikan hak untuk meletakkannya. Hampir sahaja cetus pergaduhan. Kemudian salah seorang dari mereka mencadangkan agar dilantik seorang hakim dan mereka bersetuju untuk melantik sesiapa sahaja yang bakal muncul pada ketika itu. Dengan izinnya, orang yang muncul adalah baginda SAW. Mereka merasa gembira dan bersetuju untuk melantik Muhammad sebagai hakim kerana mereka tahu akan karisma baginda, iaitu seorang yang jujur dan adil. Rasulullah SAW telah menggunakan kebijaksanaan dan mencadangkan setiap pihak menghantar seorang wakil. Batu tersebut akan diangkat menggunakan kain dan kain tersebut akan dipegang oleh setiap wakil. Akhirnya baginda sendiri yang menolak batu tersebut ke kedudukannya. Penyelesaian hasil kebijaksanaan baginda telah menyelamatkan keadaan daripada berlaku pertumpahan darah. Peristiwa ini membuktikan kaum Quraisy sebenarnya mengenali Muhammad sebagai seorang yang jujur dan adil.